Semalam Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi memaklumkan Majlis Kerja Tertinggi MKT telah menerima mandat untuk tentukan tarikh yang sesuai bagi kesemua pemegang jawatan utama dalam kerajaan dari parti itu untuk melepaskan jawatan. Jelasnya mandat itu akan digunakan bagi memastikan Perikatan Nasional Pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin membubarkan Parlimen mengikut tarikh yang sesuai. Untuk mengulas perkara ini, kita bersama penganalisis politik Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi di talian ketinggian. Selamat tengah hari, Prof. Ya, selamat tengah hari, Fizi. Apa khabar? Khabar baik, Prof. Baik, Prof. Reaksi awal Prof mengenai perkara ini dan bila agaknya masa yang sesuai dikatakan itu, Prof? Okey, apabila keputusan dalam Pimpinan Agung UMNO malam yang menyatakan bahawa tindakan untuk memutuskan kerjasama dengan Bersatu itu akan dilakukan pada bila-bila masa. Saya kira ini kita dapat lihat akan berlaku apabila berlakunya daurat itu tamat atau tempoh daurat sudah ditarik balik. Jadi proses itu akan berlaku pada masa tersebut. Jadi jangkaan ramai ialah darurat akan dijangka ditamatkan pada bulan Ogos. Maka ini sesuai dengan spekulasi yang menyatakan selepas bulan Ogos. Hello. Baik, mungkin kita akan... Ya, silakan Prof. Sila. Okey. Berdasarkan statement yang ada dalam Perhimpunan Agung UMNO semalam, kita lihat bahawa proses untuk memutuskan kerjasama dengan Bersatu itu akan dilakukan pada selepas tamatnya daurat yang dijangka akan berakhir pada Ogos tahun ini. Jadi mereka tidak dapat menarik diri pada bila-bila masa dalam konteks UMNO yang terlibat dengan Kerajaan Perikatan Nasional sekarang disebabkan sekarang merupakan masa untuk memberikan fokus dan keutamaan terhadap menangani pandemik COVID-19 dan isu-isu yang berkaitan dengan tersebut. Jadi tempoh 4 bulan itu sebenarnya merupakan tempoh yang agak panjang dan ini membolehkan dinamika politik berlaku. Saya kira sama ada proses itu dapat dilakukan dengan jayanya ataupun ada sesuatu yang lain akan berlaku. Ini suasana inilah yang akan dijangka akan berlaku. Pada masa sama, proses rundingan saya percaya di antara pemimpin Bersatu dan UMNO walaupun sekarang kelihatannya agak dingin dan sukar untuk disambung kembali Jabatan Perhubungan Politik tersebut, namun saya kira pintu rundingan masih terbuka dan ia pasti akan memberikan kesan kepada situasi landscape politik negara. Kerana apabila hal ini berlaku, ia juga boleh menjejaskan kestabilan politik negara. Dan apabila berlakunya menarik diri itu pada bila-bila masa itu juga ia menyebabkan suasana kestabilan tersebut menjadi tidak menentu sebab ramai pelabur, ramai formasi situasi yang berlaku itu tidak dapat menentukan dengan pasti bila kerajaan akan menjadi stabil. Jadi saya kira walaupun suasana agak dingin hubungan kedua parti tersebut, saya kira hubungan di segi rundingan ataupun tawar-menawar itu pasti masih lagi dilangsungkan dalam tempoh tersebut dan sepulang kepada kepimpinan struktur dan sistem akar umbi dalam parti itu memberikan reaksi dalam masa terdekat ini. Jadi pada pandangan Prof, adakah menteri, timbalan menteri atau pengerusi JLC akan akur kepada keputusan itu sebagai simbolik kepada kesetiaan mereka? Hal ini tidak akan berlaku dalam masa terdekat. Walaupun mereka akur, tapi saya percaya untuk penaikan diri kalangan kabinet tersebut, perkara itu tidak akan berlaku dalam masa yang terdekat dan ia akan berlaku sekitar 3-4 bulan itu sendiri. Dari segi kesediaan kita lihat semalam berdasarkan sentimen daripada
pihak yang terlibat dalam kabinet itu mereka bersedia. Namun dalam kesediaan itu kita lihat 2-3 bulan barangkali pendirian itu boleh berubah. Sebab tempoh yang ada ini agak lama untuk berlaku. Dan itu jelas hala tuju UMNO dengan Perikatan Nasional. Bagaimana pula kerjasama antara PAS dan juga UMNO, Prof? Okey, saya kira UMNO memang mahukan kerjasama dengan PAS, namun pada masa sama difahamkan PAS lebih selesa dengan Parti Bersatu. Dan sudah ada ura-ura kerjasama Bersatu dengan PAS ini di Kelantan yang barangkali perbincangan itu menggunakan logo PAS yang bakal bertanding di negeri Kelantan. Tapi ini merupakan satu spekulasi yang sedang berlaku sekarang ini, sama ada PAS dengan Bersatu itu akan memberikan fokus kepada Kelantan, Kedah, Terengganu ini menggunakan logo PAS. Maka jika ini berlaku, kerjasama ini akan memberikan kesan kepada landscape politik nasional. Ataupun mungkin terdapat dinamika politik yang lain. Kita tahu Selangor, hubungan PAS dengan UMNO agak baik sekali. Dan mereka dilihat lebih selesa bersama berbanding dengan Bersatu. Jadi ia juga boleh membuka kepada alternatif yang lain. Misalnya tadi di Kelantan misalnya, Bersatu akan bekerjasama dengan PKR, Bersatu akan bekerjasama dengan PAS. Manakala di Selangor pula, UMNO pula bekerjasama dengan PAS. Sebab sentimen di negeri mempunyai situasi yang berlainan. Begitu juga di Johor misalnya, kerjasama itu barangkali suka berlaku di dalam konteks negeri Johor. Prof, persoalan juga tertumpu kepada adakah UMNO mampu bergerak solo untuk pilihan raya umum ke-15 nanti. Pada pandangan Prof bagaimana? Saya kira dalam konteks kemampuan UMNO, ia merupakan satu isu yang begitu kompleks. Tetapi ternyata dalam konteks ini, UMNO terpaksa bekerjasama bersendirian kerana mereka tidak mahu menyerahkan sekitar 50 kursi tradisi mereka kepada Parti Bersatu. Jadi perkara ini sangat jelas dan keseluruhan itu akan berlaku, cuma kelebihan kepada UMNO, mereka boleh bertanding lebih daripada 90 kursi jika mereka tidak bekerjasama dengan Bersatu. Di segi inilah saya kira ahli-ahli akar ubi UMNO melihat jika UMNO bersendirian, maka lebih banyak kursi mereka akan bertanding. Jika mereka bekerjasama Bersatu, mereka terpaksa menyerahkan kita paling kurang 50 kursi kepada Parti Bersatu, yang bermakna UMNO sukar untuk kembali dominan dalam politik ataupun landscape politik negara. Baik, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Awang Azban merupakan penganalisis politik Universiti Malaya atas kupasan itu.